Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita Muqaddimah Aqidatul Muslimin. Perbincangan kita dalam bab yang ke-11. Tajuk dia iman, Islam dan dua kalimah syahadah. Iman berapa dia? Asas dia. Tia tonggok dianya, tia diri dia berapa ada? Islam 5. Jadi dua kalimah syahadah tu masuk dalam Islam dah. Kemudian dia nak bahas khusus bermula dengan dua kalimah syahadah. Barulah mari hak lain-lain pula apa ni? Semayanya, puasanya, zakatnya. Yang pentingnya hak asas dulu. Nombor satunya kunci. Nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat tu, kunci dianya Islam. Dua kalimah syahadah. Selagi orang ni tak mengucap dua kalimah syahadah dengan syarat dia, berapa syarat dia? Mengucap ni berapa syarat? Nak sempurna dia tu kena kata dengan lidah, benar dengan hati dan beramal dengan anggota dia. 3 tu baru sempurna. Kalau tidak, supaya kita cerita tu lah. Buru bila kita ajar dia, buru boleh kecek ni. Ajar-ajar dia mengucap la ilaha illallah. Jadi boleh kata tidak, kita akak dia pergi majlis agama nak pergi daftar. Dia kata daftar ke wajib? Buru mengucap. Jadi daftar buru Islam lah. Kenapa nama Muhammad Malakobar ke berapa ikut lah tak. Mungkin dia tidak buru Malakobar, nak boleh kata. Baik. Iman dan Islam itu adalah tersimpul juga dalam dua kalimah syahadah. Dua-dua itu duduk dalam dua kalimah syahadah. Perbahasan panjang tentang dua kalimah syahadah ni kita dah belajar dalam jadual. Ingat tak jadual kita dulu? Jadual dua kalimah syahadah. Yang terkandung di dalamnya beberapa perbahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang iman. Jadi jadual tu kena ingat balik. Iman dan Islam adalah tersimpul, mana duduk kumpul di mana? Di dalam dua kalimah syahadah. Duduk dalam itu. Dan sesungguhnya semua amalan, iman dan Islam itu adalah untuk mentahqiqkan. Untuk mentahqiq itu makna untuk melaksanakan. Itu makna untuk mentahqiqkan. Apa dia makna tahqiq? Tulis tepi itu. Untuk melaksanakan dua kalimah syahadah di dalam hati seorang Muslim. Dan menjadi permulaan dan penyudahnya. Jadi duduk mana? Permulaan dengan penyudah seorang Muslim itu mesti duduk di syahadah. Bila dia mengucap syahadah, dia masuk Islam. Kalau dia mati dengan syahadah pula, dia akan pergi ke syurga. Nabi janji dah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata siapa dia mengakhiri ucapan dia daripada dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah, orangnya akan pergi ke syurga. Jadi nak pergi ke syurga tu kena sudah dengan la ilaha illallah. Jadi ni kita takut hari ni. Ya kita duduk bimbang, kita duduk gerung, kita duduk tak lalu makan, tak nak tidur ni kerana bimbang. Apakah kita nak hembuh nafas yang terakhir tu dengan la ilaha illallah. Bimbang ke tak bimbang? Berapa ramai orang yang pakai tak mengucap. Ajar-ajar ini kepala pun ada. Maki. Tak boleh kata apa dah. Maknanya, kebimbangan kita hari ni, yang kita doa sama dengan kita berharap. Ya Allah, jadikanlah akhir kalimah aku ni, apa dia? La ilaha illallah. Itu waktu kita nak. Mana alamatnya, kalau dia tak boleh nak kata la ilaha illallah di saat akhir tu, kita nak kata alamat apa? Tak usah tuduh-tuduh lah. Kita minta untuk kita. Yang orang lain tu, minta selamat berlaku lah, sahabat-sahabat kita ni. Nah, itu bimbang. Kebimbangan itu kena ada. Jadi, iman dan Islam untuk mentahqiqkan. Melaksanakan. Itu mentahqiq maknanya untuk melaksanakan dua kalimah syahadah dalam hati seorang Muslim. Mana hati seorang Muslim ni, syahadah dia kata. Kata dengan lidah. Hati dia tasdik. Tasdik dalam hati. Siapa dia tahu hati ni? Siapa dia boleh korek? Cek, suluh. Pergi hospital pakar perdana. Hospital universiti. Boleh suluh tengok. Ada email tepek di hati. Ada? Tak boleh. Yang boleh suluh hati kita ni ada email. Kata ada email. Duduk di mana?
anggota duduk di amal lah gitu. Kalau amal buat, maknanya itu tanda hati orang itu beriman. Kalau dia duduk bertepik si amal lah. Amo beriman, amo kuat. Tanya orang baik, saya lah lain. Boleh percaya? Boleh percaya dah lah tu. Bandingnya kita semua, supaya kita kelik tangga dah. Jauh lagi. Yang semua panggil. Oh iya. Oh si angguk saja dia nya. Yang nak panggil saya apa panggil? Yang panggil. Oh. Kalau dia naik tangga tu yang tu. Dapat tangga tu ke? Orang ambil saya ke adik tu. Gua 5 sebutir tu agli. Kuis toko pun tak ada. Dia tu saya ke apa dah tu ni? Hari-hari doyak saya. Kalau mak nikah tak ada benda. Itu ayatnya. Orang panggil cinta palsu dah lah tu. Duduk lau hari-hari. Ngatik tak mudah derah. Dia 5 semacam la ilaha illallah. Sudah makan gelik, subuh tak maya. Jadi kerja. Mana tak semesti lagi orang ngatik dia 5 tu, kuat iman dia tu. Kelis dia beramal ke situ. Itu tandanya. Tanda nak suluh hati ni ada iman, tak ada iman. Duduk mana? Duduk di anggota. Kalau anggota buat tu, jalan. Ada iman. Sebagai pernyataan Islam dan iman itu ialah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nak istihar tu kena kata dengan mulut. Kena kata dengan mulut. Baru ni ada orang mari. Orang tanya. Dia kata, orang ni masuk Islam. Tapi dia tak saya ngucap dengan bahasa Arab. Dia nak ngucap ke bahasa orang putih dia. Ada aku Arab tak saya kata. Jadi kata jadi Islam orang ni. Kata betul kalau dia nak masuk Islam tu. Kalau dia nak masuk Islam, apa yang tak saya belajar tu, saya kata la ilaha illallah. Katalah telo-telo dengan bahasa dia pun tak apa. La ilaha ka illallah pun tak apa. Yang pentingnya kata dulu. Tak saya kata. Dia kata mana Ustaz Islam dia kata lagi. Kata kena kecek dia lah. Gaya dia dulu. Biar dia boleh berlapak dengan bahasa Arab. Jadi kita bimbang. Takut masuk Islam kek nak belaki ke, kek nak bini ke. Lah ni banyak. Boleh hak dia nak juga. Kalau hak Tino Melayu juga, jadi orang putih ikut hak Tino tu pun. Engkau dia pasal tu dah ikutnya. Kalau tidak jumpa apa, orang duduk main perjalanan gitu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal yang menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Jadi Nabi kita nak atas Sayyidina Muaz pergi ke Yaman. Nabi kita pesan apa? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa in ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Fa innahum ata'u lidzalika fa iyyaka wa kara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tengok maksud dia bercerita Mu'ad. Maksudnya sesungguhnya kamu didatangi dari kalangan Alkitab. Mana pula? Silap terjemahan sedikit. Silap tulisan. Jadi Nabi kita pesan kepada Mu'ad, sesungguhnya kamu akan pergi ke tempat Ahlul Kitab. Innaka ta'ti qauman. Mana kamu akan pergi ke Yaman ni, akan di sana akan jumpa dengan puak-puak Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni siapa? Yahudi dan Nasara. Itu mana Ahlul Kitab. Orang yang ngaji kitab juga. Orang ngaji kitab mari langit. Orang ngaji kitab rekod sendiri tak pakai hijab. Kitab mari daripada langit juga. Dia panggil Taurat dengan Injil. Maka ajaklah mereka kepada pengakuan la ilaha illallah. Bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah. Nah, gitu ni ayatnya. Nabi kita ajak kepada kita. Dakwah yang pertama yang kita kena buat. Ajak orang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang ni kita nak ajak orang hak ni pun tak sudah lagi. Lo ni kadang-kadang dakwah kita dakwah tunggil dia panggil. Dakwah terbalik pun ada. La ilaha illallah salah mana lagi. Ajak pergi haji tu. Jadi kadang-kadang dia terbalik. Jadi permulaan kita nak startnya dengan ngajak akidah. Ngajak akidah. Kalau mereka patuh. Tengok. Nabi buat tertib dia. Muaz pergi ke Yaman ni. Akhir ni. Tidak kata di peringkat awal Islam tidak. Peringkat akhir. Kalau mereka patuh, dia dengar la ilaha illallah ni, beramal molek, beritahulah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka lima sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Ajar dulu mengucap, dia mengucap molek-molek,
Kita royak dia, kamu dah jadi orang Islam. Lepas pada Islam ni, mu kena semaya. Ada semaya 5 kali sehari, hak wajib. Kalau mereka patuh, tengok. Nabi buat tertib molek. Kalau patuh pula. Hak sana ni ajak semaya, ajak mengucap. Lepas terima mengucap, ajak semaya. Kalau mereka patuh, apa dia kata? Beritahulah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan zakat harta yang diambil daripada orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang berhajat pada harta itu. Mana ambil daripada orang kaya, zakat ni tak ambil orang stok. Zakat harta. Zakat fitrah, tak ada kira sesok kaya. Asalkan dia ada makan untuk air raya tu, dia kena bayarlah zakat. Jadi, ambil daripada orang kaya, beri kepada orang berhajat, orang sesok. Maka kalau mereka patuh. Tengok. Sesa dia ayat. Kalau patuh pula, jauhilah daripada menceroboh harta benda mereka. Jangan dia ambil harta dia kosong-kosong, dah dia jadi orang Islam ni. Dan takutlah kamu akan doa orang yang terkena zalim. Jangan orang kena zalim, orang kena nyaya, jangan pandai lekeh. Dia nya doa orang, gemulah tak gemulah dia panggil. Bila ni gemulah tak gemulah ni, orang takut. Kalau gemulah lalu, mati senang. Ini masa jenis mati tidak, hidup pun tidak. Ngak. Tak nak apa pun. Anak-anak pergi kelai pun tak ada. Dia sendiri pun hidup tak hidup. Orang panggil nyawa ikan kalau. Terkena zalim, jangan. Nabi kata, takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Sesungguhnya tidak ada hijab. Apa dia hijab? Tidak ada dinding. Tulis itu. Hijab mana tidak ada dinding. Di antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kena zalim ni kalau dia doa, pintu langit buka perang lalu. Buka selalu. Pintu langit. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lamma hadarat Aba Talibin al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wajada 'indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah." فقال أبو جهل وعمر الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم وأبى أن يقول لا إله إلا الله رواه البخاري ومسلم. Tengok ni, ini kita takut. Maksudnya, tatkala Abu Talib hampir nak mati. Nabi pergi mau rumah dia, orang pak saudara dia. Pak saudara dia, hak saya ke dia, hak pera dia ajak kecil. Abu Talib. Tak raja pisah dengan Nabi. Nak pergi musafir bawa, nak pergi mana pun saya. Kendus macam. Nak mati, Nabi kita pergi. Pergi tengok Abu Talib. Bila dia pergi, datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya. Tiba-tiba didapati Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berada di sisi Abu Talib. Dua kepala pengak ni ada sama tunggu situ. Ada juga dia pun. Jadi kita tengoklah. Kalau keluarga kita nak mati, nampak geng-geng dia, hak duk clear putih sekali dengan dia mari juga. Kata dia mau mari mula lah. Kata. Kalau mati, mari ngatik kita. Kata. Dia tanya-tanya ada jamu. Lalu ni orang nak mati, tu sedap mari. Jangan masuk kawan-kawan ni. Bila masuk orang-orang yang tak jauh ni, muka dia pun ingat apa ni. Muka ingat dia pelagu ayah, muka dia ingat kau. Jadi Abu Talib ni dijaga, dikawal oleh Abu Jahal. Dia takut ni. Dia takut Nabi ajar masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai bapa saudaraku." Nabi tak irak ke dua orang ni. "Hei ayah saudara saya. Katakanlah bahawa la ilaha illallah." Nabi nak kasih auto ya dengan pak saudara dia ni. Ayah dulu kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak yang sebenarnya melainkan Allah. Kalau ayah kata ni apa jadi? Iaitulah kalimah yang membolehkan aku menjadi saksi untukmu di sisi Allah. Kalau dia kata ni, walaupun dia tak rajin semaya, tak rajin puasa, tak rajin zakat, tak rajin haji, Nabi kata aku jadi saksi boleh masuk syurga. Nak kata patah dia. Besar ke tak besar kalimah ni? Inilah dipanggil kalimatun thayyibatun. Kalimah thayyibah ni terlalu besar kedudukan dia, anak kunci syurga duduk situ. Maka berkata pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua ekor. Wahai Abu Talib. Mu nak kata sepuluh mamak rakyat tu? Adakah kamu meninggalkan agama Abdul Muttalib?
Duk kecek. Dia mau nak balik dah. Nak berubah dah. Nak balik dah. Istilah orang lain. Balik dah. Nak balik dah ikut Muhammad pula. Nak tinggal orang motok kita Abdul Muttalib. Duk kecek lagi. Jadi Abu Talib pun malu. Nak kata. Nak ngaku ikut Nabi tu malu. Rasulullah SAW terus mengemukakan syahadah kepadanya. Nabi ajar lagi. Dan kedua orang itu mengulangi juga cakap. Nabi ajar, dia tindas lalu. Nabi ajar, dia tindas. Allahu Akbar. Nabi pun tidak gedebel masa tu. Kalau gedebel tindas tu Abu Jahal. Nak sesal masalahnya tu. Berambut gigi ekor dulu. Saya nipok darah saya. Nak kata tak berani. Muka dia gedebel Abu Jahal ni. Pakai senyap gitu. Sebab dia ajar. La ilaha illallah. Sehingga akhirnya Abu Talib mengaku tetap berpegang dengan agama Abdul Muttalib. Dan dia tidak mahu berkata, La ilaha illallah. Tak saya kata. Matilah dia. Maknanya mati dalam kafir. Mati tidak Islam. Memadai juga untuk menyatakan Islam itu dengan kenyataan yang membawa maksud dua kalimah syahadah. Jadi boleh juga. Boleh juga. Maknanya kalau kita pegang dengan hak kenyataan yang kedua ni, orang hak tak boleh mengucap dengan kalimah La ilaha illallah. Kalau dia kata dengan bahasa dia pun tak apa. Ini kalau tengok hadis kedua ni. Ini adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Abdullah bin Umar. Ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu ila Bani Juzaimah. Fada'ahum ila al-Islam. Falam yuhsinu an yaqulu aslamna. Faja'alu yaquluna sabba'na. Faja'ala Khalid yaqtulu minhum wa ya'sir. Wa dafa'a ila kulli rajulin minna asirahu. Faqultu wallahi la aqtulu asiri wa la yaqtulu ahadun min ashabi asirahu hatta qadimna ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakarnahu farafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid marrataini. Rawahu Bukhari. Cerita dia ni cerita Khalid. Khalid ni dia orang hebat. Orang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid kepada Bani Juzaimah. Salah tulis saya bawah. Dia tulis Al-Walid. Bukan Al-Walid lagi tu. Al-Walid. Alif waw. Waw lam ya dal. Bukan waw alif lam dal. Khalid ibn Walid. Ya, terjemahan dia salah saya tak. Betul lah. Jadi bila Khalid ni pergi ke Bani Juzaimah, lalu mereka diajak kepada Islam. Khalid berdakwah dulu. Dia tak boleh pergi dulu. Yang pertama sekali kita kena ajak, kena dakwah dulu, baru kita pergi. Mereka tidak dapat berkata dengan baik, kami masuk Islam. Dia tak boleh rayak. Tak boleh nak rayak, kami masuk Islam. Nak kata aslamna, tak boleh kata. Berkali, tak tahulah, puak dia ni terlalu kerah lidah ke mana. Tetapi mereka berkata, kami meninggalkan agama yang dahulu. Sabakna, mana tak sih dah mula. Nak hak baru. Dia tak kata, tak sih kata, assalamualaikum, tak sih. Kami, lalu Khalid membunuh. Khalid membunuh, tak sih kata Islam dia. Kerak, kuis putih. Khalid ni kedai dia. Mana nak suka kata Islam itu. Kawan ni tak sih kata. Dia rakyat, dia tinggal hak mula. Nak hak baru. Lalu Khalid membunuh dan menawan di kalangan mereka. Dan diserahkan tawanan itu kepada setiap orang. Khalid kata kita igak semua. Hak mana tak sih kata lah. Igak buat tawanan ni. Kira tidak Islam juga. Lalu, saya berkata, hei demi Allah, saya tidak membunuh tawanan yang ada pada saya. Begitu juga kawan-kawan lain. Jadi rawi hadis nasibnya Abdullah bin Umar ni. Dia kata, aku tak boleh bunuh orang ni. Kawan-kawan kita pun jangan bunuh juga orang ni. Sebab dia ngaku dah, dia tinggal hak lama tu. Sehingga kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, cerita benda ni, apa jadi? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menadah tangan. Nabi kita angkat tangan, berdoa dan bersabda, wahai Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi dua kali Nabi kita boleh. Ya Allah, inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Aku berlepas diri daripada apa yang dibuat oleh Khalid. Orang itu ngaku dah dia tinggal agama kafir dia. Khalid pergi bunuh juga. Nabi itu menunjukkan salah perbuatan Khalid itu kerana orang itu ngaku dah dia ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma lepas ni kita ajarlah dia. Bagaimana mengucapnya, apa tasbihnya. Jadi, kurang-kurangnya dia telah mengaku dah. Dia mengaku dah.
Jadi berlafaz dengan dua kalimah syahadat ataupun maksudnya mestilah dengan tasdik yang sempurna dan i'tiqad pegangan yang jazim, maknanya yang putus. Mana kita faham daripada cerita Khalid ni, walaupun orang ni berlafaz dengan bahasa Melayu, jadi Islam lah dia ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya ketahuilah bahawa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak, yang sebenar, yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Tuhan sendiri suruh kata pada itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Surah Al-Munafiqun ayat 1. Maksudnya, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, mereka akan berkata, kami mengakui bahawasanya kamu Rasulullah. Orang munafik ini, cerita lain dia. Bila jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Kami mengakuilah Rasulullah ni. Rasulullah mengerti ni. Mengaku Rasulullah. Padahal Allah mengetahui bahawa sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Saya tahu dah dia Rasulullah. Ngaku tak ngaku pun. Dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu orang-orang yang bohong. Maknanya kalau sekat ngaku dengan mulut saja, jadi tak jadi? Tak jadi. Ini dalil-dalil kita ni. Dalilnya, Tuhan suruh kata tu dengan ilmu. Fa'lam. Bukan kata dengan mulut saja. Kata dengan tahu. Maknanya mulut kata, hati itu kena benar. Itu maksud dia. Jadi kalau munafik ini kata tak kata? Kata. Tuhan Rasulullah. Tapi Tuhan rakyat Tuhan tahu. Mu belawak tu. Mu kata dengan mulut. Ya hati tak percaya. Tak boleh. Sesiapa yang ada padanya keyakinan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keyakinan itu juga diterima akan syahadahnya. Jadi kalau dia yakin dah, syahadah dia boleh diterima. Mana dalil dia? Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam iz dakhala rajulun ala jamalin fa anaqahu fil masjid thumma aqalahu. Thumma qala ayyukum Muhammad? Qulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaqi. Fa qala ibn Abdul Muttalib fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ajabtu. Faqala inni sa'iluka famushaddidun 'alayka fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Qal sal amma badalak faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Qala Allahumma na'am. Qala anshaduka billahi ta'ala. Allahu amuruka an tusalli as-salawatil khamsi fil yawmi wal laylah. Qala Allahumma na'am. قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه البخاري ومسلم. Ini tak cerita dia. Cerita dianya seorang laki-laki mari daripada Bani Bakar. Mari jumpa dengan Nabi nak tanya tentang Islam. Jadi mukaddimah dia sedap. Dengar boleh. Sedang kami, cerita rawi hadis ini, sedang kami duduk bersama-sama Nabi SAW di dalam masjid. Tengah Nabi duduk dalam masjid, tiba-tiba masuk seorang yang menunggang unta. Dengan memasukkan untanya ke dalam masjid. Hebat benar dia. Sekali ngau tu, masuk dalam masjid. Masjid bukan ada kapek masa tu. Masjid tanah gitu ya. Dan kemudian menambat akan talinya. Tambak tali itu ada tepi. Tak kata hebat benar. Tali ni. Oh kapur benar kan. Kemudian dia bertanya. Mana dia Muhammad? Orang kafir. Ini kalau kita nak tanya. Orang kafir boleh tidak? Mari. Kalau nak jumpa ustaz masuk masjid boleh. Ni Nabi tak ambak tabi orang ni. Ada agak kau gabungnya betul dia tu orang kafir. Tidak silap. Patut Nabi kata tu kita kecek luar. Tak. Nabi benar dia masuk. Ini dalil bahawasanya orang kafir itu boleh masuk kalau ada hajat.
Masjid Pak kita ni Kuala Lumpur mana tu, orang kafir masuk juga, masuk ambil gambar. Ada ajak gapo, ajak pun gambar ya buat dia. Dia pakai baju sikit luar tu. Pakai seluar luar pendek tu pakai luar panjang sikit. Gitu jelah. Orang masjid jadi tempat pelancongnya lah ni. Jadi cerita kitanya, dia bertanya, mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, itu dia yang putih. Hak putih dan bersandar tu, sudah Muhammad. Lalu dia bertanya, awakkah anak Abdul Muttalib? Mana dia dengar dah ni, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia panggil tok dia lalu. Mu anak Abdul Muttalib, ke mana cucu dia kata. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, saya." Dia nak pasti lagi takut tukar Muhammad lain. Ke Muhammad lain banyak lagi. Tukar pula kan susah pula. Muhammad bin anak Abdul Muttalib. Lalu dia berkata, aku ingin bertanyakan kamu. Saya mari ni nak Muhammad nak tanyamu. Dan janganlah terasa marah terhadapku sekiranya berkasar dalam perkataan. Kita ni kan. Orang panggil beradak lah tu tak. Amu nak tanya ustaz ni tapi maaf lah kalau kasar bahasa tak kena soalan. Jadi orang ni pun berlalu juga Muhammad nak tanya soalan ni tapi kalau salahnya kasar sikit minta maaf lah. Engkau orang kapur ni masa dia dah kecik tak berlapik ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyalah apa yang terasa padamu untuk ditanya. Mu nak tanya apa tanya? Tak apalah. Kerah kau kerah lah, kasar-kasar lagi. Tanya boleh. Lalu dia berkata, aku bertanya padamu demi Tuhanmu dan Tuhan orang yang terdahulu daripadamu. Tak. Tuhanmu ya Tuhan orang dulu lagi. Pakai asal mana dia ni ngaji dah ni. Dia tahu dah mana. Adakah Allah mengutuskanmu menjadi rasul pada semua manusia? Tuhan apa katamu jadi rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Tuhan latih aku jadi rasul. Dia bertanya lagi, aku bertanyamu demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam? Tuhan suruh kamu sembahyang 5 waktu. Betul Nabi kata. Ya. Dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah. Adakah Allah menyuruhmu berpuasa sebulan dalam setahun? Dia pun jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seterusnya dia bertanya, aku bertanya demi Allah. Adakah Allah memerintahmu mengambil sedekah, zakat daripada orang-orang yang kaya supaya engkau bahagikan pada orang fakir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Betul lah soalan dia. Dia ngaji dah ni. Kemudian orang itu berkata, nah dia tak tanya bab haji, pasal apa? Pasal apa tanya bab haji? Boleh jadi haji ni amalan terakhir sekali Nabi kita buat. Sebelum Nabi kita wafat beberapa bulan saja. Jadi boleh jadi orang ni mari 10 tahun tu, belum haji lagi. Padahal dia tak tanya bab haji. Tak tanya. Dia tanya sekat puasa ya. Sekat zakat. Jadi bila Nabi jawab semua dia tanya tu kena belaka, kemudian orang itu berkata, saya beriman dengan apa yang kamu bawa dan saya adalah utusan kaum saya. Nama saya ialah Dhimam bin Sa'labah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Dia sebut baru ayat nama. Jadi kalau kita ni orang nak tanya kena ayat nama dulu. Jadi boleh juga ayat nama ke dia pun tak apa. Jadi Nabi kita bila masuk Islam, dia pun ayatlah dia ni wakil daripada kaum dia. Mari nak mengaji, kalau betul, pan ni nak ayat. Mari sekapa mari. Jadi dia mari nak pasti dulu. Hak atas mari ni, hak tak lebadah lah ni, hak mesti dah ni. Meriti berunding. Jadi, mengucap 2 kalimah syahadat adalah menjadi syarat untuk dilakukan hukum di dunia. Berhubung dengan seorang Muslim seperti perkahwinan, berimamkan sembahyang, disembahyangkan apabila mati, dan juga ditanam di perkuburan Islam, selama seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Mana kita faham sini? Apabila orang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia sudah masuk Islam secara zahirnya. Pasal itulah bila orang mengucap 2 kalimah syahadah di jabat qadi, tok qadi akad nikah lah. Boleh berlaki dia. Lepas menikah boleh tok lelaki, boleh bini lah dia. Islam tak lakukan lagi. Mengucap baru tu. Jadi walau macam mana bila orang mengucap 2 kalimah syahadah dia mengaku di Islam, kita kena kerja buat dengan dia sebagai seorang Islam. Kalau dia mati kena tanam di kubur orang Islam, kita kena semaya banyak dia, itu perbezaan dia. Jadi adapun orang yang tidak berikrar, tak mengaku ikrar itu dengan 2 kalimah syahadah kerana keuzuran. Kalau tak mengaku kerana tak uzur, selesai masalah dia tidak Islam.
Tapi tak mengaku ni kerana uzur. Seperti bisu. Orang bisu nak kata mana? 2 kalimah syahadah. Tunjuklah kata tu hasa ya dah. Ha. Ataupun mati setelah beriman tetapi sebelum sempat mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia mukmin. Dia beriman dah, percaya dah. Mari nak mengucap 2 kalimah syahadah, nak lagi lafaz depan Tok Qadi, aksiden kereta mati situ. Sedangkan dia turun rumah ni, dia kata saya nak pergi dapat Qadi, nak pergi masuk Islam. Kira dia orang Islam. Pasal dia niat turun dia dah, walaupun tak ada kata. Adapun orang yang mampu dan mempunyai masa untuk berikrar dengan 2 kalimah syahadah, tetapi enggan mengucapkannya. Kalau orang ni mampu, kecek molek, masa pun ada, tak kata juga. Apa jadi? Kalau sekiranya keengganan ini kerana engkar, tak mahu ni kerana dia engkar, maka dia kafir. Kerana soal hatinya bukan menjadi urusan kita. Dia kata, saya percaya dah. Ada Tuhan. Mengucap. Selesai. Jadi soal hati bukan soal kita, soal Tuhan. Nampak dalam hati orang ni. Orang ni kalau mati, tak mengucap, walaupun dia kata dia beriman, soal tanah di kubur orang Islam. Nah, itu cara. Tetapi kalau hatinya membenarkan Islam dan hukum-hukumnya, maka menurut qaul rajih dia berimankan di sisi Allah dan tidak boleh dilakukan muamalah ke atasnya sebagai seorang Muslim kerana tidak diketahui imannya. Mana dia dengan Tuhan, walaupun kita tanya jarak pun, kalau dia betul-betul beriman, mengakak balik ke kubur orang Islam. Istilah orang jarak lah. Taklah maknanya, dia dengan Tuhan lah suah situnya. Yang pentingnya, dia beriman dengan Allah SWT. Kita sebagai manusia, tak boleh nak hukum dia tu beriman kerana tak ada saksi. Dia tak berlafaz. Sesungguhnya apa yang tersebut di atas ialah kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Adapun mereka yang dilahirkan daripada orang-orang mukmin, maka dianggap mukmin selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan iman. Hal ni orang bawa masuk Islam. Kalau orang Islam dah beranuk kuat-kuat saat ni, kira Islam dah dia. Pasal mak ayah dia Islam. Mana saat ni? Iman, Islam dan 2 kalimah syahadah tu semua sekali menunjuk. Dia kena rangkul sekali, tak boleh pisah. Kalau ada Islam saja secara zahir, iman tak ada, Tuhan tak terima. Kalau ada iman saja tak ada Islam, orang pula tak boleh terima. Mana tanda mu Islam? Iman. Mana tanda? Tak ada. Nak muamalah macam mana dia? Jadi dia jalan sekali. Iman, Islam, paling atas sekali. Soal lagi ihsan, ni orang panggil paling tinggi sekali. Jadi beberapa masalah yang berhubung dengan mengucap 2 kalimah syahadah, ini perbahasa kita yang seterusnya insya-Allah.